Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hari ini kita akan masuk kepada tajuk kita yang terakhir, iaitu kod Al-Nahl 3.2, persekitaran kod Al-Nahl. Macam biasa, saya ialah Cikgu Muzayanah. Nanti Sambilan akan ajar awak asas sains komputer tingkatan 2. Okey. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, saya minta untuk awak tonton terlebih dahulu video ini. Baiklah pelajar. Okey, berdasarkan kepada video tadi, okey kita tengok show on top. Okey, kita lihat apakah pendapat anda berkenaan video yang telah anda tonton sebentar tadi. Di sini saya kongsikan beberapa respon daripada kawan-kawan awak yang telah hadir pada kelas kita. Okey, jadi kita tengok di sini antara respon. Okey, dia adalah sangat canggih. Okey, robot chef tadi yang dilihat merupakan satu robot yang sangat canggih. Okey, menarik dan sangat maju. Ya, betul ya, sangat maju. Hanya menggunakan robot sahaja, menggunakan mesin sahaja mampu untuk memasak, mampu untuk membersihkan peralatan dapur selepas memasak. Dan juga kelihatan mahal. Okey, ini of course lah bukan kelihatan. Memang harganya mahal. Itu adalah robot chef. Okey, dan selain daripada robot chef yang menjadi kegilaan ibu-ibu sekarang, kebanyakannya lah. Okey, ya ini juga adalah robot memasak. Kalau awak boleh Google, okey, kalau awak boleh cari, ini kita panggil sebagai apa? Sebagai Thermomix. Sebagai Thermomix, TMC. Dia juga seperti robot. Okey, cuma untuk memasak. Okey, kalau tadi chef robot tu kita hanya tekan mula sahaja, dia akan operate keseluruhan sistem daripada asas, bahan yang asas sehinggalah kepada pembersihan. Manakala Thermomix ni kita juga menggunakan button touch screen sahaja. Okey, kalau awak lihat di sini. Okey, kalau awak lihat di mana? Okey, di sini. Okey, kita hanya sentuh sahaja skrin ini, kita pilih resepi yang kita nak dan kita boleh pilih mod-mod untuk memasak, untuk menumis dan sebagainya. Ini adalah Thermomix. Dia lebih rendah daripada robot chef tadi dan harga ini pun hampir 7K ataupun kita kata 7,000. Okey. Kita lihat apa kelebihan, apa ciri-ciri chef robot ini. Okey, yang pertama, dia merupakan robot pertama di dunia. Okey, dicipta dalam tahun 2017. Okey, mempunyai sebelum ini pada tahun 2017 dan 2018 lebih kurang 2,000 resepi, tapi kini melebihi daripada 5,000 resepi. Maksudnya,
dia mempunyai resepi daripada seluruh dunia. Kita boleh programkan untuk memasak menu-menu yang kita suka. Okey, yang ketiga, bagaimana dia beroperasi? Bagaimana mesin ini beroperasi seperti chef? Jadi, okey, kita pada mulanya kita akan merakam cara dan pergerakan chef ketika memasak. Maksudnya di sini, okey, chef akan memasak dan chef tersebut akan upload video dia memasak dari segi cara penyediaan, dari segi plating dan sebagainya. Kemudian video tersebut akan diupload ke dalam, dia akan diuploadkan ke dalam mesin robot ini. Okey. Dan yang terakhir ialah pengguna cuma memilih mesin, bukan mesin, pengguna cuma memilih resepi. Okey, di sini pengguna cuma memilih resepi. Resepi yang dikehendaki dan menekan butang mula sahaja. Menggunakan tablet, menggunakan handphone, just push the button start and the process of cooking will start. Okey, so itu kelebihan chef robot. Jadi kita tengok pula bagaimana atur cara di sebalik chef robot ini. Okey, kita dah lihat betapa canggihnya chef robot. Jadi kita nak tahu bagaimana pula atur cara di sebalik chef robot ini. Okey, yang pertama, dia adalah satu atur cara yang kompleks dan juga teratur. Maksud kompleks di sini ialah atur cara ini kita belajar atur cara, tetapi kita menulis kod segmen atur cara yang ringkas. Tetapi untuk chef robot dia mempunyai dan juga sudah pasti bila melibatkan atur cara yang kompleks, dia akan mempunyai gabungan pelbagai struktur kawalan dan atur cara. Yang ini saya repeat yang ini. Ini tak perlu. Kenapa atur cara yang kompleks dan gabungan pelbagai struktur kita hasilkan ini, dan akhirnya dia akan menghasilkan atur cara yang dibina dapat menjadi lebih interaktif dan mampu membuat pilihan bagi memberi keputusan yang tepat. Kan kita tengok tadi betapa canggihnya, betapa hebatnya ciptaan manusia. Dengan bantuan siapa? Dengan sudah pastinya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia mampu untuk mencipta sesuatu mesin yang kita rasa canggih sebab dia dapat menggantikan tugas manusia. Jadi, kita dah masuk kepada pengenalan kepada struktur kod arahan. Dalam struktur kod arahan 3.2 ini, yang pertama kita akan belajar 4 jenis struktur kawalan. Sekejap, kalau saya boleh tukar kepada pen. Kita akan belajar 4 jenis struktur kawalan. Struktur kawalan yang pertama sudah pasti ialah jujukan. Ini adalah struktur kawalan yang paling mudah. Kemudian struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan struktur kawalan bersalang. Jadi dalam struktur kearahan kita akan belajar 4 jenis struktur kawalan. Jadi kita lihat kepada paradigma pengaturcaraan. Ia akan melibatkan paradigma pengaturcaraan di mana ia bertindak sebagai model untuk menjelaskan atur cara yang hendak dibangunkan. Jadi tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk memberikan penjelasan, meningkatkan kualiti dan menjimatkan masa pembangunan. Jadi dalam atur cara, dalam struktur kearahan juga kadang-kadang ia melibatkan penggunaan struktur blok yang ada dalam kod arahan. Di mana kesemua ini tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah dan memudahkan pengguna.
Okey, kita ingat balik tujuan kita. Okey, pemikiran computational kita buat apa? Okey, pemikiran computational kita menyelesaikan masalah yang dicipta oleh manusia berbantukan mesin ataupun manusia ataupun kedua-duanya sekali. Okey, itu tujuan pemikiran computational. Yang secara ringkasnya, okey, akhir sekali dia adalah untuk menyelesaikan masalah dan memudahkan pengguna. Okey. Jadi kita tengok pada standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan hasilkan satu atur cara yang melibatkan struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah. Okey, untuk hari ini kita akan melibatkan struktur kawalan jujukan sahaja. Di mana struktur kawalan jujukan ni kita dah belajar banyak. Kita dah buat banyak dalam 3.1 iaitu kod arahan. Apa tajuk dia? Kejap Okey, persekitaran kod arahan. Dalam latihan yang kita buat banyak melibatkan struktur kawalan jujukan. Jadi untuk bab awal 3.2 ini, okey, struktur kawalan jujukan ini sebagai pemanas lah, sebagai ulang kaji kepada awak semua. Okey, kita lihat kepada struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah. Apa itu struktur kawalan jujukan? Okey, yang pertama. Okey, struktur kawalan jujukan adalah kod arahan yang paling mudah difahami. Dalam banyak struktur kawalan, struktur kawalan jujukan inilah yang paling mudah difahami dan yang paling kita kata paling senang untuk dibina. Okey, dia melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan satu aliran sahaja. Okey, yang ketiga melaksanakan kod atau cara secara linear. Linear maksudnya secara direct lah, terus sahaja kan. Okey, setiap penyataan dilaksanakan mengikut urutan yang telah ditetapkan dan digunakan untuk penyelesaian masalah yang mudah. Dan terakhir sekali, dapat dikenal pasti melalui tertib penyelesaian langkah demi langkah. Jadi maksudnya, arahan baris demi baris, kemudian secara linear, mengikut urutan yang telah ditetapkan, menyelesaikan masalah yang mudah dan langkah demi langkah. Kita boleh lihat kepada contoh cerita alif yang ini. Mula langkah step by step. Dia follow sahaja cerita alif yang ini. Kalau secara linear dalam Python, kita buat tu cara dalam Python, dia akan baca line by line. Kalau baris kedua ada sinteks ataupun ada lalat masa larian. Jadi dia akan paparkan mesej sebab dia secara linear. Linear maksudnya secara berurutan. Lurus je satu, jalan yang lurus, dia tak akan melangkau ke langkah 3. Mengikut urutan yang telah ditetapkan, dia ikut sahaja. Itu maksud struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah. Jadi kita lihat kepada contoh. Pada buku teks muka surat, dalam buku teks awak boleh tengok pada muka surat 123. Pengiraan purata bagi 2 ujian bulanan. Yang pertama, input 2 markah ujian bulanan. Kemudian proses pengiraan purata, output hasil bagi nilai purata. Ini permasalahan yang kita perlu kenal pasti. Dan untuk struktur kawalan jujukan, selalunya dia hanya melibatkan input, proses dan juga output. Dia tidak melibatkan pilihan ataupun syarat. Ini tak ada. Dia hanya 3 sahaja, input, proses dan juga output. Mula dan tamat tu sudah tentu. Dah ada yang ini, kita lihat pula kepada kod arahan pengiraan markah ujian. Warna merah, tulisan warna merah ini adalah komen. Ini kita panggil sebagai komen. Tujuan dia apa? Ini sebagai dokumentasi dalaman supaya apabila ada pengatur cara lain melihat atur cara kita, dia tahu sinteks yang ini dibangunkan untuk apa. Jadi dia tahu yang ini untuk masukkan markah ujian 1 sebagai contoh lah.
Okey, jadi di sini kita akan lihat, okey, ini adalah langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 secara berurutan. Okey, langkah 1 ni apa? Okey, langkah 1 dia kata INT input. Dah ada kata input. Jadi ini untuk pengguna masukkan data. Okey, input, pengguna masukkan data. Kemudian ini adalah proses. Okey, proses selalunya dia akan melibatkan formula. Okey, jadi ini adalah proses pengiraan purata, proses. Jadi bila melibatkan formula, kita sebagai pengatur cara perlu berhati-hati dalam penggunaan formula kerana okey, penghasilan ataupun pembelian formula yang salah akan menyebabkan ralat logik berlaku. Okey, dan akhir sekali adalah print ini untuk keluarkan output. Jadi awak boleh tengok di sini output pengiraan. Okey, bahagian komen tidak akan mengganggu kepada kepada paparan output sebab ia hanya untuk dokumentasi dalaman kegunaan pengatur cara dalam melaksanakan satu kod segmen. Okey, ini contoh. Okey, kita tengok pula kepada contoh 3.2.4. Penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan jujukan. Okey, Jessica ingin membina satu atau cara yang mengira luas bagi segi 3. Dalam langkah penyiasatan, Jessica perlu memikirkan input yang dikehendaki dan proses yang terlibat. Input yang dikehendaki ialah ukuran panjang tapak dan tinggi segi 3. Rumus bagi mengira luas segi 3 ialah setengah, 1/2 kali panjang tapak kali tinggi. Jadi ini kita bagi tahu ini adalah kajian kes ataupun ini adalah masalah, penyataan masalah. Daripada penyataan masalah ni kita pecahkan dia. Okey, kita pecahkan kepada input, proses dan juga output. Okey, kita lihat di sini input. Okey, input ialah panjang tapak dan juga tinggi. Okey, input. Tengok sini. Input yang dikehendaki ialah ukuran panjang tapak dan juga tinggi. Rumus bagi mengira luas pula ialah ini. So, ini adalah untuk proses. Okey, mana output? Output ialah sini. Luas bagi segi 3. Okey, ini adalah penyataan masalah. Kemudian langkah kedua, kita tulis algoritma. Nak tulis yang ini, okey, kalau algoritma nak tulis yang ini boleh ataupun kita tulis pseudocode. Okey, jadi ingatan untuk pelajar, okey, sila selesakan diri untuk lakukan untuk penulisan ini sebab nanti bila tingkatan 3 kita akan ada projek yang memerlukan anda menulis seperti ini. Okey. Kemudian langkah 3, melukis carta alif. Okey, dia mula, kemudian dia istihar, dia paparkan mesej, minta input daripada pengguna dan seterusnya kepada tamat. Okey, kemudian barulah kita laksanakan penulisan kod segmen. Okey, ini penulisan kod segmen dan ini pula adalah dia punya output. Okey, jadi itu untuk contoh-contoh dalam struktur kawalan jujukan. Jadi untuk latihan, untuk latihan pengukuhan, saya minta untuk awak laksanakan aktiviti 3.7. Okey, untuk aktiviti 3.7, pastikan anda melakukan langkah 1 sehingga langkah langkah 1 sehingga langkah 5. Maksudnya langkah 1 kita ada penyataan masalah. Okey, langkah 2 kita tulis algoritma. Langkah 3 kita buat apa? Kita buat carta alif. Okey, langkah 4 kita buat kod segmen dalam Python. Dan langkah 5 kita buat apa dia? Langkah 5 kita hasilkan output. Kita hasilkan output. Seperti contoh 3.24. Jadi untuk aktiviti 3.7 ini adalah kita kata penyataan masalah dia.
Okey, penyataan masalah ini ditulis dalam keadaan ayat yang panjang. Jadi kita perlu cari isi penting. Okey, bagi tujuan keceriaan di dalam kelas, senarai nama rakan-rakan anda akan diletakkan dalam satu bulatan dan ukuran diameter bulatan tersebut tidak boleh melebihi 1.5 meter. Tulis satu atau cara bagi mengira luas permukaan bulatan yang diperlukan. Okey, formula luas permukaan bulatan ialah luas equal pi j kuasa 2. Ukuran jejari J perlu dimasukkan bagi tujuan pengiraan. Jadi kita dah tahu di sini kata kuncinya ialah tulis satu atur cara. Tulis satu atur cara. Okey, atur cara apa? Untuk kira luas permukaan bulatan. Jadi kita tahu akhir sekali hasil yang dia nak adalah output dia. Okey, output yang diingini ialah luas permukaan bulatan. Okey, itu yang pertama. So, kita tengok apa pula input dia. Okey, input dia kata mana? Okey. Ukuran jejari perlu dimasukkan bagi tujuan pengiraan. Jadi, input dia adalah jejari. Dan formula, okey. Formula ini pula kita kata sebagai proses. Proses sama dengan pi kali j kuasa 2. Atau dalam penulisan kita tulis pi kali dengan j kali dengan j. Okey, ini untuk kita mengenal pasti penyataan masalah. Jadi daripada penyataan masalah yang kita dah kenal pasti, saya minta untuk awak selesaikan soalan nombor 2, 3, 4, 5 dan kemudian hantar kepada saya melalui Google Classroom. Okey, jadi itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.